Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 Mac 2023 bersama saya, Pia Enadia. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin didakwa atas 6 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan RM232.5 juta. Pengerusi Perikatan Nasional itu mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Muhyiddin didakwa menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika itu untuk mendapatkan RM232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu di antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Ahli Parlimen Paguh itu juga didakwa menerima RM120 juta hasil daripada aktiviti haram daripada Bukhari Equity Sendirian Berhad antara 25 Februari 2021 dan 8 Julai 2022. Muhyiddin boleh dipenjara sehingga 20 tahun bagi pertuduhan salah guna kuasa dan penjara 15 tahun bagi kes pengubahan wang haram. Hakim Azura kemudian membenarkan jaminan RM2 juta dengan 2 penjamin tempatan dan memerintahkan pasport tertuduh diserahkan kepada mahkamah. Pada akhir prosiding hari ini, Peguam Cara Negara Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh memaklumkan Muhyiddin dijangka menghadapi satu lagi pertuduhan di Mahkamah Shah Alam. Pertuduhan Presiden Bersatu itu hari ini selepas dia dipanggil ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya selama 9 jam semalam. Dalam sidang medianya selepas itu, Muhyiddin mendakwa pertuduhan terhadapnya dibuat lebih awal oleh pihak dalam kerajaan sebelum siasatan dilengkapkan. Dia turut menolak perbandingan yang dibuat di antara dirinya dengan kumpulan kluster mahkamah di kalangan pemimpin UMNO. Oleh kerana saya tidak menerima rasuah, maka mereka mencipta kesalahan lain untuk mengesahkan dakwaan Presiden UMNO bahawa akan wujud kluster mahkamah baru dalam kalangan pimpinan Perikatan Nasional. Dia ingin menyamakan saya dengan dirinya. Tentu sekali berbeza. Dia dituduh menggunakan wang yayasan untuk kegunaan diri sendiri. Sedangkan saya tidak ada satu sen pun wang yang masuk ke poket saya sendiri. Dalam pada itu, Muhyiddin berkata, dia menyerahkan segala keputusan kepada Majlis Kepimpinan Tertinggi Bersatu untuk menentukan sama ada dia akan terus menjawat jawatan Presiden atau tidak. Kerana saya berbeza dengan Wan Saiful Wan Jan, saya adalah Presiden yang dipilih oleh parti. Saya akan serah pada Majlis Tertinggi dalam tempoh yang paling dekat dan apa saja keputusan yang mereka buat, saya akan akut. Kebangkitan rakyat menentang kezaliman yang dilakukan kerajaan terhadap Muhyiddin Yassin dijangka lebih besar daripada gerakan reformasi yang berlaku sekitar 25 tahun lalu. Ahli Majlis Tertinggi PN Taqiyuddin Hassan berkata dia menjangkakan rakyat akan bangkit menerusi apa yang digelar gelombang Abah. Taqiyuddin yang juga Setiausaha Agung PAS ketika ditemui di perkarangan mahkamah hari ini berkata, perkara ini juga akan diterjemahkan pada 6 pilihan raya negeri akan datang. Untuk rekod reformasi merupakan gerakan protes yang bermula pada September 1998 di seluruh negara susulan pemecatan Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri. Mengulas selanjut pendakwaan terhadap Muhyiddin, Ahli Parlimen Kota Baru itu berkata, PN yakin pertuduhan terhadap Presiden Bersatu itu semata-mata berbentuk politik. Sementara itu, Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin juga sependapat dengan Taqiyuddin bahawa pendakwaan berkenaan berbentuk politik. Ini kerana katanya pertuduhan juga menunjukkan bahawa Muhyiddin tidak terlibat secara peribadi kerana wang itu didermakan kepada parti. Dalam pada itu, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menggesa pihak berkuasa untuk tidak mengikut telunjuk kerajaan dalam menentukan keadilan buat Muhyiddin. Lim Guang Eng menafikan tuduhan bahawa dia membatalkan pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari semasa menjadi Menteri Kewangan. Pengerusi DAP itu berkata dia mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Muhyiddin Yassin jika dia gagal memberikan bukti dakwaannya. Antara isu yang dibangkitkan SPRM semasa memanggil Muhyiddin semalam adalah rayuan terhadap pembatalan pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari yang dinaungi hartawan Said Mukhtar Al-Bukhari.
Presiden Bersatu itu memberitahu pemberita bahawa dia akan didakwa atas tuduhan salah guna kuasa kerana memberikan semula pengecualian cukai yang diberikan kepada yayasan itu oleh kerajaan BN. Menurutnya, pengecualian cukai itu dibatalkan oleh Menteri Kewangan ketika pentadbiran Pakatan Harapan pada 2018. Muhyiddin berkata apabila dia menjadi Perdana Menteri selepas kerajaan PH jatuh, Syed Muhtar merayu kepadanya untuk menarik balik pembatalan pengecualian cukai itu. Dalam satu kenyataan malam tadi, Lee menafikan perkara itu dengan mengatakan dia tidak mengeluarkan sebarang arahan spesifik untuk membatalkan pengecualian cukai yang diberikan kerajaan BN kepada yayasan itu. Kita ke perkembangan berikutnya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa bekas Menteri Kewangan kedua, Johari Abdul Ghani, dilantik sebagai pengurusi pasukan petugas khas 1MDB. Anwar berkata ahli Parlimen BN itu membangkitkan banyak isu 1MDB di Parlimen, termasuk penyelesaian yang dicapai antara Goldman Sachs dan kerajaan. Bercakap di Dewan Rakyat semalam, Anwar berkata dia tidak bersetuju dengan keputusan pentadbiran lalu mengenai 1MDB yang disifatkannya memandang ringan isu itu. Minggu lalu, ahli Parlimen Titi Wangsa itu menggesa kerajaan menyiasat mereka yang terlibat dalam penyelesaian tersebut dengan alasan jumlah $2.5 bilion adalah terlalu rendah. Johari merupakan Menteri Kewangan kedua semasa pentadbiran BN menggantikan Ahmad Husni Hanazlah. Husni kemudiannya memberitahu mahkamah bahawa dia disekat daripada menyiasat perkara berkaitan 1MDB. Pada Julai 2020, Kementerian Kewangan di bawah kepimpinan Tengku Zafrul Abdul Aziz memaklumkan penyelesaian itu melibatkan wang tunai $2.5 bilion dan aset $1.4 bilion. Ia berhubung penyalahgunaan dana melibatkan 3 transaksi bond yang dikendalikan oleh Goldman Sachs. Pada November 2020, pentadbiran Muhyiddin Yassin berkata butiran penyelesaian itu terikat dengan klausa kerahsiaan. Ini di tengah-tengah dakwaan bahawa peguam yang terlibat dalam penyelesaian itu dibayar bayaran yang sangat besar. Presiden PAS Abdul Hadi Awang hari ini menyampaikan kuliah duha mingguan seperti biasa di Masjid Rusila di Marang, Terengganu. Perkara itu dilaporkan beberapa media dan rakamannya juga dimuat naik di media sosialnya hari ini. Hadi berbuat demikian walaupun Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu melarang ahli politik daripada memberikan kuliah atau ceramah agama di seluruh masjid dan surau di negeri itu. Mereka turut dilarang menyampaikan khutbah Jumaat. Berdasarkan Facebook Hadi, dia turut menyampaikan khutbah Jumaat di masjid yang sama. Menurut portal Utusan Malaysia, Hadi berbuat demikian di masjid berkenaan selepas majlis penyerahan tabung bencana gempa bumi Turki dan Syria bagi peringkat PAS Terengganu. Portal itu juga memetik Pesuruhjaya PAS Terengganu, Husin Awang sebagai berkata, parti itu menyarankan semua ahlinya yang belum memiliki tauliah supaya mengemukakan permohonan bagi membolehkan mereka mengajar agama secara sah. Arahan larangan yang bertarikh 2 Mac dikeluarkan susulan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berduka cita apabila ada ahli politik mengajar agama dan menjadi imam solat tanpa kebenaran pihak berkuasa. Hadi bagaimanapun menegaskan bukan menjadi satu kesalahan untuk ahli politik memberikan kuliah atau ceramah agama, sebaliknya menjadi satu kewajipan untuk pemimpin bercakap mengenai politik Islam. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, Facebook dan YouTube. Salam hormat dan jumpa lagi.